Okey, kita masuk kepada topik yang kedua iaitu integration. Integration adalah reverse process of differentiation. Okey, integration adalah reverse process of differentiation. Bermaksud bila kita ada fx, kita differentiate, maka kita akan dapat f prime x. Sekarang ni kita ada f prime x, kita integrate, maka kita dapat balik fungsi asal dia iaitu fx. Bermaksud macam ni lah. You ada fx dan you ada f prime x. Okey, proses yang kita dah buat sebelum ni adalah proses pergi, iaitu kita differentiate. Fx kita akan dapat f prime x. Okey, sekarang ni kita nak reverse balik. Bermaksud kita diberi f prime x, maka kita nak dapatkan fungsi asal dia. Maka kita kena integrate. Okey, jadi kita tengok contoh. Kita nak faham proses reverse dahulu. Okey, awak tengok soalan nombor 1 dalam buku teks. Dia bagi adalah soalan 1, y sama dengan 3 2x plus 2 to the power of 3. Okey, dia kata find dy dx. Dia suruh awak differentiate dahulu. So, kita differentiate. So, kita akan dapat 9 2x plus 2 to the power of 2. Dalam differentiate benda yang dalam bracket, you get 2. So, you akan dapat 18 2x plus 2 to the power of 2. Okey, sekarang ni awak tengok Okey, dah habis dah dy dx. Bermaksud kita dah mencari dy dx. Dia kata find, integrate fungsi yang diberi ni, dan awak tengok fungsi yang diberi ni sama seperti value dy dx yang kita dapat. Okey, kita tulis soalan. Kita tulis soalan. Soalan kata integrate 18 bracket 2x plus 2 to the power of 2 dx. Okey, sekarang ni cikgu nak ganti 18 ni adalah bersamaan dengan dy dx. Jadi simbol asal ni dx. Okey, kita gantikan 18 tu dengan value dy dx. Bermaksud kita substitute semua ungkapan ni dengan sebutan dy dx. Nak bagi awak nampak. Okey, jadi dy dx ni kita boleh eliminate. Bermaksud kita hanya integrate dy. Bila kita integrate dy, bermaksud kita akan dapat y, fungsi asal. Ni fungsi asal ni. So, jawapan kita adalah 3 bracket 2x plus 2 to the power of 3. Ini maksudnya reverse process. Okey, kita tengok pula soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia bagi f prime x. 5x plus 2 minus 3x. Okey, ini bentuk adalah bentuk quotient rule. Jadi awak kena buat satu-satu. Yang ni bermaksud kemahiran differentiation awak kena kuat lah. Supaya awak tak sangkut. dy dx awak adalah negative 3. So, kita akan guna quotient rule. V du. Tolak dengan u dv. Tolak. Per dengan v squared. Okey, permudahkan yang di atas, you akan dapat 10 minus 15x plus 15x plus 6 over 2 minus 3x squared. So, permudahkan lagi, you akan dapat 16 over 2 minus 3x squared. Okey, ini jawapan untuk f prime x. Habis untuk soalan yang pertama. Find f prime x. Okey, soalan seterusnya. Dia kata apa? Dia kata integrate f prime x. Jadi sekarang ni kita nak integrate f prime x dx. Bermaksud apa yang awak nak integrate f prime x, maka bila kita integrate, awak tengok bila kita integrate dy dx, kita akan dapat y. Jadi bila kita integrate f prime x,
bermaksud kita akan dapat jawapan dia adalah fx. Kita balik kepada fungsi asal dia. Maka fungsi asal dia adalah 5x tambah 2 per 2 tolak 3x. Itu jawapan dia. Okay, yang ni sekarang ni proses dia nak bagi you faham proses reverse antara integration dengan differentiation. Okay, kita sambung dengan contoh seterusnya. Okay, apa yang awak kena tahu, integrate bila dalam topik integration. Dalam topik integration, kita akan denote by simbol seperti S ni, dx. Dx bermaksud kita integrate respect to x. Kalau ditulis dt integrate respect to t. Okay, jadi kita recall dahulu apa yang kita dah belajar topik yang sebelum ni, dy dx. Okay, awak tengok soalan. A diberi adalah y equal to 3x squared, b y equal to 3x squared minus 1, c y equal to 3x squared plus 4. Okay, kita find dy dx for each of a, b and c. So kita akan dapat 6x dy dx, you akan dapat 6x. Yang ni juga dy dx, you akan dapat 6x. Okay, apa yang kita dapat adalah sebutan yang sama, 6x. Walaupun kita datang daripada fungsi yang berbeza. Okay, sebab bila kita differentiate 4 dengan negative 1, you akan dapat 0. You differentiate number constant, you akan dapat kosong. Okay, proses yang kita buat sekarang ni adalah proses differentiation. Ni. Proses differentiation bermaksud bila d dx, apa yang kita kena ingat, kuasa berkurang, kuasa x berkurang 1 darab dengan kuasa asal. Okay, bermaksud 3 times 2. You akan dapat 6. Tu, darab dengan kuasa asal. Okay, sekarang kita nak buat reverse. Bermaksud kita nak integrate. Kita nak patah balik. Daripada dy dx ni, kita nak cari fungsi y yang asal. Okay, bila daripada 6x kepada x squared. Daripada x kepada x squared. Bermaksud, okay, kita tulis kat atas dengan color ni. X kepada x squared itu bermaksud kuasa bertambah sebanyak 1. Okay, fungsi kita, constant kita daripada 6. 6 sebelum ini you datang daripada 3 times 2. Okay, sekarang ni daripada 6 kita nak pergi kepada 3. You dapat 6, betul tak? Okay, sekarang ni untuk constant kat depan tu, untuk coefficient kat depan tu, daripada 6 bergerak kepada 3. Bermaksud 6/2 you get 3. Okay, awak tengok dia bermain dengan number yang sama. 3 times 2 you get 6. 6 divided by 2 dapat 3. Jadi, yang pertama kita darab dengan, kalau awak tengok, yang ni kita darab dengan kuasa, yang ni kita bahagi dengan kuasa. Yang ni kita bahagi, kita darab dengan kuasa asal, yang ni kita bahagi dengan kuasa baru. Itu proses je. Itu maksudnya reverse. Okay, jadi apa yang kita akan dapat? Kalau kita tulis balik sini, y adalah kita integrate 6x. Respect to x, bermaksud kita akan dapat 6. X squared, kuasa bertambah sebanyak 1, bahagi dengan kuasa baru. Okay, yang ni pun sama. Proses je. So, you akan dapat 6x, kuasa bertambah sebanyak 1, bahagi dengan kuasa baru. Okay, yang ketiga pun sama. Kita integrate 6x respect to x.
So, kita akan dapat. Okay, jadi kalau kita permudahkan, kita akan dapat 3x squared. 3x squared. 3x squared. Jadi, dapat seperti sebutan awal, first term. Jadi, apa yang kita nak sekarang ni, fungsi A, B dengan C, dia berlainan. Maka yang ini, minus 1 plus 4. Jadi, kita kena wujudkan satu constant yang perlu kita cari adalah plus C. Okey, yang ni wajib tulis. Ini yang membezakan fungsi itu sama ada A, fungsi itu datang daripada A, B dan C. Nilai C tu awak akan cari kemudian. Buat masa sekarang, kita letak C sebab dia datang daripada mungkin soalan asal dia A, mungkin soalan asal dia B ataupun C. Jadi, C itu boleh sebarang nilai.